إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وآله وأصحابه الكرام، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وإلى روح صاحب هذا الكتاب. شيء لله ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد محيي النفوس صلاة تسعدنا بها في جميع الدروس، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وآتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فقال الناظم رحمه الله تعالى: نفعنا الله به وبعلومه وبركاته وعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين آمين. قال الإمام أحمد بن محمد الدردير رحمه الله تعالى: وهذه عقيدة سنية سميتها الخريدة البهية، لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في العلم، تكفيك علما إن تريد أن تكتفي، لأنها بزبدة الفن تفي، والله أرجو في القبول العملي والنفع منها ثم غفر الزلل. Kata Al-Imam Dardir rahimahullahu ta'ala, masih lagi dalam muqaddimah bagi nazim, muqaddimah bagi Imam Dardir rahimahullah. Selesai daripada khutbahnya, bismillah, selawat dan salam ke atas Rasul dan ke atas mereka yang tersebut kemudiannya. Kemudian katanya, wa hadhihi aqidatun saniyah samaituha al-kharidatal bahiyah. Ini pernamaan kitab. Maka inilah akidah yang bercahaya. Daku namakan dia sebagai al-kharidah al-bahiyah. Maka ini itu kembali kepada susunan maklumat yang ada dalam pemikiran dia lah. Benda yang dia nak kata, benda yang dia nak sendiri ditunjuk kepada sesuatu yang di dalam zihin, kita panggil dalam pemikiran, sesuatu yang maknawi. Itu ataupun benda ni boleh juga kalau selain daripada Imam Dardir lah, selain daripada dalam matan ni, boleh juga dikatakan benda dah ada dah, cuma dibuh nama kendian. Benda dah tulis dah, benda dah karang dah, lepas tu baru buat muqaddimah macam setengah cara sebahagian pengarang. Maka kalau macam tu, hadhihi kembali kepada benda yang ada lah, benda yang dah ditulis. Cuma sini berdasarkan kepada sejarah, tak, Imam Dardir tulis one shot, sedah, daripada awal sampai habis. Maka ini hak dalam kepala dia lah. Dia kena baca cerita dia lah, dia pergi kenuri, kemudian masuk ilham tentang benda, tentang kalam-kalam ni dalam hati dia rahimahullahu ta'ala. Kemudian balik terus tulis ni antara karamah dia lah, sekali jalan. Jadi wahadhihi, dan ini kembali kepada makna-makna yang hadir dalam diri dia lah, dalam zihin dia, dalam pemikiran dia. Aqidatun saniyah. Akidah ni kita biasa guna sampai ke dalam bahasa kita lah. Maksudnya kalau dalam bahasa Melayu, akidah ni pegangan.
ataupun kepercayaan akidah. Tapi asal makna akidah ni makna dia simpulan. Orang sebut aqaidul iman, simpulan iman, segala simpulan iman. Mana perkataan simpulan, macam mana dikatakan iman tu sebagai simpulan? Dia diserupakan dengan tali. Asalnya lah dia diserupakan dengan tali. Maka bila mana simpulan itu, bila kita koi tarik dia, koi kejap. Bila mana kita koi cekangkan dia, maka simpulan tu makin ketat, makin kuat. Macam tu juga diserupakan dengan pegangan ataupun kepercayaan kita. Lagi mana kita faham, lagi mana kita kaji, maka lagi kemah kita punya pegangan kita. Ambil pada makna tu lah. Sebab tu dinamakan dengan aqidah ataupun aqaid jamak dia. Segala simpulan iman. Maksudnya iman yang diserupakan dengan tali, dengan simpulan tali. Pada pihak semakin faham, semakin kejap, semakin yakin. Tu asal makna akidah tu. Cuma kita dah biasa guna dalam bahasa kita. Jadi hilang makna asal dia tu. Tak dia tashbih. Dia penggunaan bahasa secara kiasan. Gitu. Sini satu lah akidah, tak banyak lah. Sebab tu dalam sebahagian syarah disebut mujmalu aqidah. Sekumpulan akidah. Cuma disebutkan sebagai satu. Satu alasannya sebab untuk memudahkan kefahaman lah, untuk memudahkan kita ambil. Jadi maksudnya ambil satu-satu. Ambil satu akidah, ambil satu akidah, ambil satu akidah. Itu. Ataupun akidah ni disebutkan sebagai satu, merujuk kepada keadaan dia tu kalau dalam bab ketuhanan semuanya merujuk kepada akidah mensucikan Allah daripada kekurangan dan menyabitkan bagi Allah segala kesempurnaan. Satu juga lah. Ke mana pun pergi ke maksud yang satu. Jadi pegangan yang satu lah. Isu apa pun, qadiyah apa pun, tajuk apa pun, kalau berkaitan dengan hak Allah, maka dikembali kepada makna mensucikan Allah daripada segala kekurangan dan menyabitkan ataupun meletakkan bagi Allah, mengiktikadkan bagi Allah segala kesempurnaan. Itu yang digunakan lafaz akidah secara mufrad. Akidah patutnya kena sebut wahazihi aqaidun saniyah lah. Itu. Jadi ada dua alasan lah. Satu untuk memudahkan. Nak kata benda ni tak banyak pun, sikit saja. Jadi gunakan satu lah untuk menarik minat. Saniyah yang bercahaya. Akidah yang bercahaya. Pegangan yang bercahaya. Sama juga lah. Pegangan-pegangan tersebut diserupakan dengan sesuatu nur. Pada pihak dia menerangi jalan kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alat ataupun jadi lampu toslet kita lah. Jadi kita punya alat penyuluh kita, dia bercahaya. Situ. Jadi akidah dengan makna mu'taqadah. Akidah wazan fa'ilah dengan makna maf'ulah, ma'qudah. Cuma sini akidah atau akidah dengan makna i'tiqad, pegangan, kepercayaan, dengan maksud mu'taqadah, perkara yang diiktikadkan, perkara yang dipegang, perkara yang disemat dalam hati. Itulah makna dia lebih kurangnya. Maksudnya sini tak bincang tentang sifat Tuhan. Contohnya kita tak bincangkan sifat Tuhan sebagai sifat Tuhan tu. Bukan kita kaji sangat pun. Maksudnya bukan kita menumpukan kepada sifat Tuhan itu bagaimana di Tuhan, tak. Tapi kita akidah sini memberi makna pegangan yang kita ambil. Kita kalau seseorang tu tak i'tiqadkan Tuhan tu wujud, contohnya macam golongan-golongan yang tidak mempercayai kewujudan Tuhan, etis dan sebagainya, tidak mengiktikadkan, tidak meyakini kewujudan Tuhan, tu kan berarti Tuhan tak ada. Cuma dia saja yang kata Tuhan tak ada. Macam tu jugalah kita bukan kata baru kita i'tikad Tuhan bersifat dengan kuasa, baru Tuhan berkuasa, tak. Tuhan berkuasa sejak azali lah. Itu. Jadi kita bukan nak bincang pada hak Tuhan. Tapi kita membincangkan kita nak i'tiqadkan bagaimana. Itu diambil pada akidah dengan makna i'tiqad, kepercayaan kita, dikembali kepada diri kita. Hak Tuhan tu tak berubah dah. Kalau seluruh orang dalam dunia ni kata Tuhan tak ada pun, Tuhan tu tak ada. Hak tu wajib fi dzatih, dia panggil. Aqilahul aqil aw lam yaqil. Sama ada orang berfikir tentang benda tu ataupun orang tak fikir.
setengah-setengah tempat kawasan yang terpencil yang langsung tak terlintas dalam pemikiran dia konsep Tuhan. Tak terfikir langsung. Hidup secara material saja, hidup, kecil, besar, mati, tua, mati, kecil, besar, tua, mati. Langsung sekali pun tak pernah terlintas tentang kewujudan Tuhan contohnya. Bukan berarti Tuhan tak ada pada dia. Tuhan tetap ada seperti mana yang ada lah. Itu. Maka sebab tu akidah dengan makna mu'taqadah diambil atas wazan i'tiqad, pegangan seseorang tentang satu-satu keadaan. Maka akidah berkitar tentang, bila sebut kata pegangan, maka dia kembali kepada makna qadiyah ataupun nisbah seseorang itu mempercayai tentang sesuatu lah. Tajuk-tajuk yang dibincangkan dan dipegang, dipercayai dan disemat dalam hati. Itu asal makna bagi akidah lah. Asal maknanya di situ. Itu. Maka bila dia membincangkan tentang akidah, dia di luar daripada kerangka, contohnya kerangka fiqh lah. Kerangka fiqh, dia kerangka amali. Dia benda yang kita buat. Dia benda yang kita buat. Perbuatan mukallaf juga. I'tiqad pun perbuatan, pegangan kita, perbuatan kita lah. Kalau perbincangan dalam bab fiqh pun perbuatan kita juga. Cuma dia perbuatan amali. Dia perbuatan daripada sudut zahir badan lah, kita kata bahasa mudahnya. Adapun akidah, dia di luar daripada kerangka amali, dia keluar daripada kerangka fiqh, macam contohnya macam fiqh lah, dia kerangka hati, dia pegangan yang dalam hati. Maksudnya dia membincangkan tentang ma'ani, segala makna-makna, segala kefahaman terhadap sesuatu. Dia bukan membincangkan tentang mabani ataupun lafaz ataupun zahir sesuatu. Dia tidak membincangkan tentang kulit, tapi dia membincangkan tentang hati. Dia membincangkan tentang isi. Itu. Samaitu hal kharidatul bahiyah, aku namakannya kan akidah ini, pegangan-pegangan yang terdapat dalam kitab ini, al kharidatul bahiyah. Nama dia lah, bila jadi nama tak ada makna lah asalnya. Bukan tak ada makna, dia hilang maknanya. Dia dah jadi nama lah. Dia dah jadi nama. Tapi kalau makna dia asal, al-kharidah itu permata yang belum ditebuk. Permata yang belum ditebuk. Batu permata, batu yang berharga yang masih lagi belum dilubangkan akan dia. Itu asal makna kharidah. Kita panggil permata yang asli, dalam permata yang dalam bentuknya yang asli lah, macam yang ditulis dalam terjemahan muka depan ni. Sebab dia masih lagi belum ditebuk, dia masih lagi dikekalkan dalam bentuknya yang asal, tanpa campur tangan ataupun pengubah suaian daripada orang lain, daripada seseorang. Al-bahiyah, yang bercahaya. Bahiyah dengan makna mudhi'ah, yang bercahaya. Itu. Maka ni semua ni nama dan sebagainya ni diletakkan untuk menarik minat orang lah, untuk menarik minat orang supaya mempelajari kitab ni khususnya, ataupun ilmu akidah secara umumnya. Tak kena letak nama hak elok-elok lah, hak elok-elok, hak sedap-sedap, hak ada makna-makna yang boleh menjentik hati seseorang untuk mempelajari isi kandungan yang ada dalam kitab ni. Kira macam promosi lah, tapi promosi secara tak langsung. Ini promosi secara langsung. Latifatun saghiratun fil hajmi, lakinnaha kabiratun fil ilmi. Latifatun, nipis, saghiratun, lagi sedikit, fil hajmi, pada ukurannya. Kecil je. Dia dalam sekitar 70 bit lebih kurang. 71 bit kot. Lebih kurang lah 71 bit. Sikit je, tak banyak. Kecil, nipis, ukurannya sikit. Lakinnaha, tetapinya, sungguh pun sikit, akan tetapi besar ia dalam pengetahuan. Lakinnaha kabiratun fil ilmi. Maksudnya makna yang kita dapat daripada saiz yang kecil ni, dia lebih besar. Dia berganda besarnya. Benda sikit ya, tapi makna-makna kefahaman yang kita dapat daripada dalam karya ni, dalam karangan ni banyak. Itu promo kita dia lah. Ini promosi, nak tarik minat orang supaya belek isi kandungan apa yang ada dalam kitab ni.
Sikit, kecil, memadai tak? Memadai. Takfika ilman in turid an taktafi li'annaha bizubdatil fanni tafi. Takfika ilman, qaidah al-bahiyah ini memadai untuk kamu sebagai ilmu, in turid an taktafi, sebagai diambil pengetahuan di dalamnya, jika sekiranya kamu ingin berpada. Kalau tak mau nak merujuk kepada tulisan-tulisan ataupun kitab-kitab yang lain pun memadai dah sekadar tajuk yang ada dalam ni lah. Tajuk yang ada dalam bab kalam ataupun bab akidah dia besar lagi, macam yang kita bincang pada awal dulu. Tapi sekadar fardu ainnya yang dengan dalam ni lepas dah untuk pegangan, untuk i'tiqad ataupun untuk kepercayaan kita lepas dah. Bahkan ditambah bonus dengan kaedah-kaedah ataupun nasihat-nasihat menyucikan hati di akhir-akhir bab dia, akhir-akhir bait dia. Jadi untuk amali, untuk perbuatan hati, perbuatan manusia yang bangsa hati ni memadai. Itu dia kata taktafi, memadai dah. Cukuplah kalau tak mau nak rujuk kitab lain pun. Tapi kena bagi betul lah, kena faham bagi betul isi kandungan dia. Memadai kalau kita dapatkan kabiratun fil ilmi tadi, kalau kita dapatkan makna yang besar yang ada dalam ni. Tu memang dia kecil, memang dia sikit, memang dia nipih, tapi makna dia besar. Kalau dapat makna hak besar tu memadai, tak perlu, tak berhajat kepada kitab-kitab yang lain. Kalau sekadar itu saja yang kita nak, maksudnya dah lepas dah daripada tuntutan seseorang dalam kehendak fardu ain dalam ilmu agama. Dia macam yang kita faham lah, tuntutan ataupun perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita belajar. Untuk kita belajar, faham daripada mana? Faham daripada Iqra tu lah. Agama ni agama yang terbina atas dasar ilmu, berdasarkan kepada wahyu yang pertama, yang paling mula-mula sekali diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra, suruh baca, maksudnya cari pengetahuan lah, lebih kurangnya lah, salah satu daripada makna dia. Carilah pengetahuan, sebab dengan membaca tu menghasilkan pengetahuan asalnya. Maka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi hamba yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia perlu ada wasilah dia perlu ada basic, asas. Kita bukan boleh beribadah ikut suka hati kita. Kita beribadah kepada Allah macam yang Allah suruh, bukan macam yang kita nak. Kita menjadi hamba kepada Allah seperti mana hamba yang Allah inginkan lah, maksudnya. Bukan macam yang kita nak, takat ni cukup dah, takat ni mempada lah. Kita pula yang membataskan benda apa yang nak jadi hamba tara mana dak daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah dah letakkan garis-garis panduan, kita lah yang kena faham murad ataupun kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka asas kepada ilmu seperti mana yang disebutkan kepada Imam Ghazali, fardu ainnya, macam tu juga dengan ulama-ulama yang lain. Asas bagi setiap orang perlu ada ialah ilmu yang berkaitan dengan pegangan hati dia, kepercayaan dia, kemudian perbuatan zahir dia, dan juga tingkah laku dia. Maka perbincangan tentang perbuatan zahir, pengabdian secara zahir ini dibincangkan dalam kitab fiqh. Yang fardu ain tu, ibadah kita, muamalah kita, munakahah kita dan jenayah kita. Perbincangan tentang menyucikan hati dibincangkan dalam ilmu tazkiyatun nafs ataupun tasawuf. Untuk memperbaiki budi pekerti, akhlak. Perbincangan tentang akidah dibincangkan dalam kitab-kitab tauhid lah, macam qaidah bahiyah kita ni. Itu. Maka kalau dapat makna tu, memadai dah untuk pegangan kita. Daripada sudut pegangan, memadai lah. Untuk fiqh tak memadai lah, dia kena mengaji dalam kitab fiqh lah. Itu maksudnya takfi kah, memadai untuk kamu sebagai ilmu sekiranya kamu ingin berpada. Berpada maksudnya membataskan pengajian kita terhadap kitab ni saja, memadai dah. Dengan syarat kita dapat makna yang disimpan dalam kitab yang kecil ni. Li'annaha bizubdatil fanni tafi, kerana ia dengan pati bidang ini meliputi. Pati maksudnya sini khulasah ataupun
muhassal, kesimpulan ataupun ringkasan perbincangannya dah cukup, dah memadai, dia dah menyempurnakan. Tafi biasanya maksud menyempurnakan lah, daripada wafa, dia telah melaksanakan dengan sempurna. Kemudian dia doa, wallaha arju fil qabulil amala wan naf'a minha thumma ghafara zalalah. Hanya kepada Allah, sebab dia letakkan maf'ulun bih pada awal sebelum daripada kata kerja arju, maka kita dapat makna hasar. Hanya pada Allah lah daku mengharapkan penerimaan amal dan memberi manfaat kepada manusia dengan sebab kitab Al-Kharidah Bahiyah inilah. Kemudian selain daripada memberi manfaat di dunia, daku mengharapkan akan Allah memberikan pengampunan segala kesilapan. Bukan nak cari habuan dunia, bukan nak cari masyhur, bukan nak cari kelebihan-kelebihan yang sementara di dunia ni, tapi mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu doanya lah. Dan kita lihat qabul itu terjadi. Satu dunia yang belajar ilmu, khususnya dalam aliran Asy'ariyah, menggunakan kitab ni sebagai asas, salah satu daripada kitab-kitab asas peringkat pertama dalam pengajian ilmu akidah, selain daripada Matan Sanusi, selain daripada Aqidatul Awam dan sebagainya. Memang diterima, memang diambil manfaatnya. Begitu juga dengan syarah-syarahnya yang banyak, syarahnya, hasyiahnya, ta'liqatnya ke atas Matan Kharidah ni banyak. Itu. Maka mudah-mudahan dapat manfaatlah kita pun daripada mempelajari kitab ni. Habis, itu mukadimah dia. Kemudian dia masuk dalam pembahagian hukum akal, pembincangan tentang hukum akal. Macam yang disebutkan tadi, bila dikatakan akidah ni dia membincangkan tentang makna, maksudnya dia dibincangkan sesuatu yang cuma dapat dicapai dengan akal, sesuatu yang difikirkan dalam hati. Maka kita berhajat kepada kefahaman ataupun kerangka dasar macam mana nak faham sesuatu tu mengikut disiplin akal yang sebenar lah. Jadi ilmu tajuk ataupun bab hukum akal ni dia bukan bab akidah, tapi dia sesuatu yang terhenti ilmu akidah itu, kefahaman ilmu akidah itu terhenti atas memahami hukum akal ni. Jadi dimulakan dengan perbincangan tentang hukum akal lah. Dia bukan ilmu akidah, dia bukan pegangan dan sebagainya, tapi kita perlukan dia sebagai penimbang untuk meletakkan kefahaman kita atas jalan yang betul. Maka dimulakan dengan pembahagian hukum akal. Gitu. Dia serupa kalau dalam mantik ni kita bincang tentang lafaz kulli, juz'i, kemudian kulli pecah kepada 5, ada jinsi, ada nau'i, ada fasal dan sebagainya. Itu bukan perbincangan mantik, tapi dia diperlukan. Mantik pun bincang pasal makna juga, tapi makna tu diambil daripada lafaz, maka dibincangkan lafaz dulu. Itu sama agak di sinilah. Hukum akal dia bukan perbincangan akidah, tapi dia tangga untuk kita faham perbincangan akidah. Maka kita perlu faham dia dulu. Kalau tak faham makna ataupun aturan hukum akal ni, maka sukar untuk kita memahami perbincangan-perbincangan yang berkaitan dengan makna. Sebab kita tak boleh tunjuk benda ni. Dia bukan benda yang bangsa tunjuk, dia benda bangsa fikir. Kita nak tunjuk tak lepas. Wujud dah lah contohnya, kita tak boleh tunjuk wujud. Yang kita boleh tunjuk zat yang bersifat dengan wujud, kita boleh tunjuk. Adapun wujud sendiri kita tak boleh tunjuk. Kita kena fikirkan dengan akal saja. Kita fikirkan dengan akal saja. Habis, maka barulah dimasukkan tentang pembahagian hukum akal dulu, sebagai tangga untuk kita memahami isi yang ada dalam kitab dia ni. Qala rahimahullahu ta'ala, aqsamul hukmil aqli la mahalah hiya al-wujubu thumma al-istihalah thumma al-jawazu thalitsul aqsami fafham munihta ladzatal afhami. Ini salah satu daripada kelebihan kitab Kharidah Bahiyah berbanding kitab yang lain. Dia meletakkan dulu hukum hukum akal dengan maknanya yang sebenar, sebelum membincangkan tentang wajib, mustahil dan jaiz. Diletakkan dulu istilah wujub, istihalah dan jawaz. Katanya rahimahullah, pembahagian hukum akal
tidak dapat tidak adalah wujud. Makna dia kewajipan. Ini terjemahan lafaz lah, kewajipan. Kita boleh kata kemestian. Kemudian istihalah, terjemahan dia kemustahilan. Kita boleh kata tegahan. Summal jawazu salisul aqsami. Kemudian al-jawaz diterjemahkan dengan keharusan. Ini semua terjemahan yang panjang daripada yang sepatutnya lah. Maksudnya sebut harus, wajib dan mustahil saja, tapi sebab nak ambil makna hukum, maka kita terjemahkan dengan masdar sina'i, tambah ke dan an, gitulah. Merupakan pembahagian yang ketiga, keharusan. Fafham, maka mengertilah. Munihta lazzatal afhami, nescaya kamu akan diberikan oleh Allah lazat kefahaman. Gitu. Baik, hukum akal merupakan satu istilah yang terbentuk daripada dua perkataan lah, hukum dan akal. Maka setiap satu daripada perkataan tersebut dia ada maknanya yang tersendiri lah. Dan hukum, makna dia secara asal ialah isbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu, ataupun subutu amrin li amrin au nafyuhu anhu. Boleh pakai isbat, boleh pakai subut. Tengok kepada makna hukum yang kita ada, sama ada nak pakai makna idrak ataupun nak pakai makna mudrak, tak apa. Tak lagi kalut. Jadi kita pakai isbat lah, mudah. Untuk mudah kita faham, kita pakai isbat. Isbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu. Hukum bermaksud keputusan, bermaksud menetapkan sesuatu kepada sesuatu. Tu hukum. Au nafyuhu anhu, maksudnya nafyu amrin an amrin, ataupun menafikan sesuatu daripada sesuatu. Itu makna asal bagi hukum. Dia ada dua makna lah, sama ada mengisbatkan sesuatu, menetapkan sesuatu perkara kepada sesuatu perkara. Contohnya menetapkan, contohnya menetapkan sejuk pada ais. Menetapkan sejuk pada ais contohnya. Ataupun hukum juga bermaksud menafikan sesuatu daripada sesuatu. Kita mengatakan tidak ada sesuatu tersebut daripada sesuatu yang kita bincangkan. Maksudnya dia ada dua makna lah kat sini. Dia bukan bincang tentang benda yang sama pada masa yang sama, tak. Dia bincang tentang dua benda, iaitu sama ada hukum itu menetapkan sesuatu kepada sesuatu ataupun menafikan sesuatu daripada sesuatu. Supaya kita kata indi dirhamun wa nisfun lah. Aku ada satu dirham dan setengah dirham. Ada satu ke ada setengah? Ada satu dirham dan ada setengah dirham yang lain. Jadi bincangkan pasal dua dirham itu. Satu dirham yang sempurna dan satu dirham yang setengah. Jadi dua benda lah, bukan dirham yang sama, tapi dua benda. Sini pun sama lah, hukum sama ada menetapkan sesuatu bagi satu, tu makna hukum secara sempurna. Dan ada satu lagi makna hukum secara sempurna juga, ataupun menafikan sesuatu daripada sesuatu. Dia bukan cerita pasal benda yang sama itulah kita isbat dan kita nafi, tak. Dalam keadaan yang sama lagu tu tak boleh. Tak boleh. Kita pun takkan faham lagu tu lah. Kita takkan faham satu dirham setengah tu ataupun RM1 setengah tu. Setengah tu yang kita faham tak? RM1 dan setengah, maksudnya setengah ringgit. Paling RM1 sebelah sempurna, setengah ringgit 5 pound, separuh daripada RM1 tu lain pula. Macam ni jugalah hukum isbatu amrin li amrin, menetapkan sesuatu bagi sesuatu, satu sempurna dah makna dia, wa ataupun wa nafyuhu anhu, ataupun menafikan dan menafikan sesuatu yang lain daripada yang kita isbat tadi lah, li amrin, bagi perkara yang lain. Itu makna asal bagi hukum. Maka bila ada hukum, bila ada isbat ataupun nafi tersebut, maka dia ada hakim. Dia ada penghukumnya. Maksudnya ada datang isbat ataupun nafi tersebut, penetapan ataupun penafian tersebut, dia datang daripada mana? Dia bersumberkan daripada mana? Kata Imam Sanusi rahimahullah, kalaulah isbat ataupun nafi tersebut tak didapatkan dengan akal, melainkan dengan tunjukan syarak, maka syaraklah hakimnya. Maka disebut sebagai hukum syarak. Hakimnya ialah syari', Allah secara hakikatnya ataupun Rasulullah secara majaznya. Maka tu hukum syarak, sebab kita tak dapat melainkan dengan tunjukkan daripada syarak.
Tak ada siapa boleh fikir bentuk sembahyang seperti mana yang kita buat. Dan tak ada siapa boleh reka benda tu, bentuk sembahyang, aturannya, bacaannya dan sebagainya seperti mana yang kita buat. Dan tak ada siapa juga yang boleh membezakan antara mandi biasa yang tidak mengangkatkan hadas dan mandi dengan niat mengangkatkan hadas, melainkan dia datang dengan aturan syarak, dia datang dengan tunjukan ataupun isbat penetapan daripada syarak. Maksudnya akal kita tak boleh fikir benda tu, akal kita boleh fikir hikmahnya saja. Sebab tu dia ada hukum yang ta'aquli dan ada hukum yang ta'abudi. Benda yang kita boleh fikir, hukum yang kita boleh fikirkan, maksudnya kita fikirkan hikmah dia, tujuan dia, alasan dia. Dan ada hukum yang ta'abudi, yang cuma kita sekadar ikut saja tanpa kita dapat secara pasti apa hikmah dan apa alasannya kenapa hukum tu begitu. Tu perbincangan tentang hukum syarak. Dan kita tak akan mampu untuk tembus sumber hukum tersebut menggunakan akal. Maka diletakkan sebab namanya sebagai hukum syarak asing. Maka perbincangan tentang hukum syarak dibincangkan dalam kitab-kitab fiqh lah. Dan dia akan disebut sikit ataupun secara langsung ataupun secara tak langsung dalam kitab-kitab akidah, sebab yang kita bincangkan ialah i'tiqad kita. Dan hukum syarak dia berkaitan dengan perbuatan mukallaf. I'tiqad seperti mana yang kita bincangkan makna tadi ialah perbuatan hamba, perbuatan manusia. Maka dibincang ataupun disebutkan juga hukum syarak dalam kitab-kitab akidah sebab menunjukkan kepada makna itu kewajipan ke atas manusia ataupun ke atas hamba untuk beriktikad sebegitu, sama ada i'tiqad yang wajib ataupun i'tiqad yang mustahil. Tu maka kita akan jumpa jugalah wajib pada syarak dalam bab akidah ni. Dia bukan perbincangan dalam bab akidah, tapi dia berkaitan dengan i'tiqad ataupun perbuatan hamba yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kepada nas yang ada. Itu satu. Kalaulah hukum tersebut dapat difahami ataupun dapat diambil daripada sumber akal, dipecah dua pula. Sama ada melihat kepada hukum tersebut, penetapan ataupun penafian tersebut difahami daripada berulangnya sesuatu dengan natijah yang sama ataupun tidak. Maksudnya dengan kita mengikatkan dengan pengulangan ataupun tidak. Kita dapat sesuatu dengan akal, tetapi nak kata sesuatu tu mesti lagu tu kita berhajat kepada pengulangan, maka yang tu dikatakan sebagai hukum adat. Pengulangan sesuatu, benda ni kalau buat lagu ni dia akan jadi hukum dia lagu ni, buat pula lagu ni akan jadi hukum lagu ni juga, buat pula lagu ni akan jadi hukum ni pula, maka nama dia hukum adat. Kalaulah tidak berhajat kepada pengulangan, maka namanya hukum akal semata-mata. Maksudnya hukum adat itu hukum akal juga, tapi hukum akal yang diikat dengan pengulangan. Dia marbut bitikrar. Dia diikat ataupun dia ditambat penetapan ataupun penafian tersebut, hukum tersebut dengan pengulangan sesuatu natijah hasil daripada perbuatan yang sama. Makan kenyang, makan pula kenyang, makan pula kenyang. Maka akal kita dapat kepahaman tu. Untuk menghilangkan lapar, untuk menghasilkan kenyang, maka makan. Sebab dah buat 2-3 kali dah, dan hasilnya bila makan hilang lapar, timbul kenyang. Itu dapat dengan akal, dapat dengan akal, tapi dia terikat dengan pengulangan, maka tu nama dia hukum adat. Itu nama dia hukum adat. Sekiranya tidak terikatkan dengan pengulangan dan dia tak berhajat kepada pengulangan untuk meletakkan penafian ataupun penetapan sesuatu hukum tersebut, maka itu yang namanya hukum akal. Ini asas kepada perbincangan pecahan hukum berlihat kepada hakim. Dan kalaulah dia bersumberkan kepada syarak, akal tidak mampu untuk memahaminya ataupun untuk menghadamnya tanpa tunjukkan daripada syarak, maka dia hukum syarak. Dengan maksud hukum hakam ke atas perbuatan hamba. Kalaulah akal boleh memahaminya, boleh mendapatkan maknanya, tetapi maknanya tersebut diikat dengan pengulangan untuk menghasilkan natijah yang sama, maka yang tu nama dia hukum adat. Kita kena fahamlah hukum adat, hukum akal juga, cuma dia ikat dengan pengulangan. Dia marbut bitakarrur ataupun marbut bitikrar. Sekiranya tidak diikat dengan pengulangan, maka dia hukum akal. Hukum akal tu yang kita nak bincang, tanpa diikat dengan pengulangan. Tu kita bincangkan hukum melihat kepada sudut hakim, sumber hukum. Baik, hukum akal.
hukum akal. Kalimah yang keduanya kalimah akal lah. Tadi kita bincang makna hukum. Akal. Banyaklah makna akal ni. Ada banyak pecahan dan ada banyak makna melihat kepada sudut timbangan yang berbeza. Ada yang pecah 4, ada yang pecah 5, ada yang pecah 7, ada yang pecah 3 dan sebagainya lah. Itu. Dan ada akal dengan makna gharizi, naluri. Ada akal dengan makna kemampuan untuk memahami sesuatu. Ada akal dengan makna Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kemahiran terhadap sesuatu dan sebagainya. Tak apa, makna akal tak payah bincang. Jumhur ahli sunnah wal jamaah mengatakan dia arat, dia sifat. Dia sifat bagi seseorang. Akal tu merupakan sifat bagi seseorang. Sebahagian daripada ulama ahli sunnah wal jamaah mengikut bagi kalam hukama mengatakan dia jauhar. Dia sesuatu entiti yang dipanggil jauhar dengan maknanya dalam ilmu hikmah lah, dalam ilmu falsafah. Tak payah bincang masuk situ. Cuma kita ambil atas jumhur ulama, jumhur ahli sunnah wal jamaah mengatakan dia arat, dia sifat. Itu. Dia salah satu sifat yang tempatnya di hati. Sebab tu Imam Ghazali contohnya mentarifkan akal dengan nurun. Qadhafahu Allah Ta'ala fil qalbi wa lahu syu'a'un yattasilu bid dimagh. Dia cahaya yang Allah letakkan dalam hati. Dan pancarannya itu berhubung, terpancarnya itu menyentuh kepala, menyentuh otak. Maknanya lebih kurang lah. Maknanya yang lebih kurang. Tak apa, makna akal tu kita dah faham dah lah. Daripada akal baru timbul fikiran. Daripada akal baru timbul fikiran. Sebab ada akal baru boleh berfikir. Jadi kita sebut akal fikiran tu akal yang sebab bagi berfikir lah. Akal yang sebab bagi berfikir. Sebab makna fikir itu ialah harakatul qalbi fil ma'qulat. Pergerakan hati. Pergerakan hati pada sesuatu yang diakalkan, sesuatu yang difikirkan. Maka tu makna fikir. Dia salah satu perbuatan bagi hati lah. Sebabnya ialah dengan menggunakan akal. Maka akal ialah sifat. Mudahnya lah kita ambil ringkasan, shortcutnya, akal ialah sifat. Maka bukan akal itu, bila kita faham akal ialah sifat, maka bukan akal itu yang memahami. Akal tu cuma alat untuk kefahaman. Yang memahami ialah pemilik akal lah, sahibul aqli. Diri kita secara zahir ataupun roh kita secara maknawinya. Diri seseorang itu, pemilik akal itu yang memahami. Maksudnya bukan akal yang menghukum, pemilik akal itu yang menghukum. Sebab akal sebagai sifat, dia boleh kita katakan sebagai alat untuk memahami sesuatu. Siapa yang faham, kita lah pemilik akal. Bandingannya macam lampu suluh yang menyuluh gelap, siapa yang nampak cerah tu kita lah, bukan lampu suluh tu yang nampak cerah tu. Bukan lampu suluh tu yang nampak, bukan lampu kereta tu yang nampak lubang jalan. Kita yang bawa kereta tu lah. Kita yang merupakan pemilik lampu kereta tu yang nampak lubang di jalan. Macam tu juga lah. Maka disandarkan hukum kepada akal, disandarkan hukum kepada alat untuk mencerapnya. Dipanggil min idafah, idafah dengan makna alat. Sandaran dengan makna alat. Maksudnya hukum yang difahami menggunakan akal oleh pemiliknya. Itu. Jadi bukan akal yang menghukum, orang tu yang hukum. Situ. Baik, tu lebih kurang makna hukum akal lah. Perbincangannya panjang. Tapi memadai setakat itu untuk kita faham asas kepada pengertian ataupun makna hukum akal. Maksudnya kita sebagai orang yang berakal menggunakan akal untuk menimbang sesuatu makna, dan kita akan klasifikasi dia. Kita akan, ulama' dah istiqra', ulama' dah berkajian secara sempurna. Hasil penetapan ataupun kenafian, menetapkan sesuatu ataupun menafikan sesuatu tersebut, dia terpecah kepada 3 bahagi. Dia pembahagian yang 3. Maksudnya sesuatu yang kita dapat dan menggunakan akal sebagai alat untuk kita timbang benda yang kita fikirkan itu, dia berada dalam salah satu daripada 3 kategori, 3 pembahagian. Jadi aqsamul hukmul aqli ditakdir dengan khabar yang mahzuf dah, ai salasatun lah. Dalilnya tu bawah tu bait yang seterusnya dia kata salisul aqsam.
Dia kata aqsamul hukmul aqli la mahalah hiya al-wujubu thumma al-istihalah thumma al-jawazu thalithul aqsami. Maksudnya pembahagian hukum akal ada 3 lah, cuma dia tak sebut pada yang pertama, mahzuf dia panggil. Dibuang daripada susunan yang asal. Kalau susunan yang asal tanpa kita buat dalam bentuk syair, dia akan bunyi aqsamul hukmul aqli thalathatun. Pembahagian hukum akal itu 3. La mahalah, tidak dapat tidak. Ini terjemahan yang mudah lah. Maksudnya tidak akan berubah ataupun tidak akan terpisah. Jadi tak akan terkeluar daripada 3 tu. Hasar dengan makna adabul khuruj. Dia tak akan ada pembahagian yang keempat bagi hukum akal. Maksudnya setiap perkara apa-apa pun saja yang kita gunakan akal untuk kita timbang maknanya, untuk kita perhati dan tilik dia punya kefahamannya, maka dia akan jatuh dalam salah satu daripada 3 kategori ini. Dia tidak akan ada yang keempat. Maka tu maksud la mahalah. Tidak terkeluar daripadanya. Hiya iaitu al-wujubu thumma al-istihalah. Yang pertamanya wujub, yang keduanya istihalah. Itu istilah. Diterjemahkan wujub dengan kewajipan. Kita boleh katakan dengan makna kemestian. Apa dia makna wujub? Wujub maknanya kalau ditakrifkan oleh ulama-ulama kalam kita dengan makna adamu qabulil intifa'. Adamu qabulil intifa'. Ketiadaan menerima ternafi. Intifa' dengan makna inqilab. Adamu qabulil inqilab. Ketiadaan makna berubah, ketiadaan makna bertukar. Itu makna asal bagi wujub lah pada hukum akal. Ini bukan wujub pada makna hukum syarak dan sebagainya. Ini kita bincangkan secara hukum akal saja. Wujub dengan maksud sesuatu ataupun bukan sesuatu. Wujub dengan maksud hukum ketetapan yang tak akan berubah, yang tidak dapat dinafikan. Ketetapan yang tak dapat dinafikan. Itu maksud adamu qabulil intifa', ketiadaan menerima ternafi. Maka sesuatu yang bila kita fikirkan dia mesti macam tu. Maksudnya benda tersebut akal kita hukumkan dengan dia bersifat dengan wujub. Contoh mudah kita seorang ibu itu lebih tua daripada anaknya. Seorang ibu kandung dia lah, ibu biologi dia, ibu yang melahirkan anak tu, dia lebih tua daripada anak tu. Dia lebih berusia daripada anak tu. Dia lebih lama daripada anak tu. Yang tu sesuatu yang akal tak dapat nafikan. Dia merupakan sesuatu kemestian, sesuatu benda yang tak dapat ditolak oleh akal. Tu maksudnya. Tu maksud wujub. Konsep dia lagu tu. Ataupun kita kata separuh itu ataupun sebahagian lebih kecil daripada keseluruhan. Al-ba'du aqallu minal kull. Kalau dalam kitab Arab sebutlah. Sebahagian ataupun setengah daripada sesuatu itu, setengah dari contohnya setengah temikai lebih kecil daripada keseluruhan temikai. Maka mana ada sebahagian yang lebih besar daripada keseluruhan temikai yang sama. Maka yang tu yang dimaksudkan dengan wujub, mesti ada muqamulul intifa', tidak ternafi sesuatu tersebut. Maka dia ada yang nazari dan dia ada yang daruri lah, ada yang mudah macam tu. Dan satu lebih sikit daripada 2. Benda yang sama lah, bincangkan benda yang sama. Sebatang pen lebih sikit daripada 2 batang pen, contohnya. RM1 lebih sedikit daripada RM2. Maka yang tu yang dimaksudkan dengan perkara yang disifatkan dengan mesti lagu tu. Dia tidak akan dinafikan oleh orang yang memiliki akal yang sempurna, akal yang salim, akal yang sihat, akal yang waras, akal yang elok. Maka dia tidak akan ternafi. Maka tu maksud wujub. Lawan dia istihalah. Summa istihalah. Kemudian istihalah. Istihalah dengan makna imtina', terhalang ataupun tertegah. Dia lawan bagi wujub lah kalau kita katakan. Kalau kita nak nisbahkan secara mudah, dia lawan bagi wujub. Kalau wujub itu ada muqabulil intifa', maka istihalah itu ada muqabulis thubut. Yang kita ambil makna hukum tadi. Hukum dia ada thubut dan dia ada intifa'. Dia ada penetapan dan dia ada penafian. Maka kalau sesuatu yang tidak menerima penafian, itu wujub. Kalau yang tidak menerima thubut, yang tidak menerima ketetapan, itu istihalah, ataupun disebut sebagai imtina'.
macam yang digunakan oleh Imam Laqani dalam Jawharatul Tauhid. Fa kullu man kullifa syar'an wajaba alaihi an ya'rifa ma qad wajaba lillahi wal jaiza wal mumtani'ah wa mithlu dha li ruslihi fastami'ah. Setiap orang yang mukallaf itu ditaklifkan oleh Allah sebagai taklifan yang wajib untuk ma'rifah Allah, perkara yang wajib baginya dan perkara yang mumtani' baginya, perkara yang tertegah baginya. Maka digunakan istilah imtina'. Imtina' tu istihalah lah, penafian. Tak boleh lagu tu, tak boleh lagu tu. Dia lawan bagi konsep wujub yang kita bincang tadi ni. Bila wujub itu tidak menerima penafian, maka istihalah itu tidak menerima penetapan. Terbalik bagi contoh yang tadi lah, kalau kita tadi ni. Contoh yang istihalah, contoh yang kita tak terima penetapannya, bila mana konsep contohnya anak itu lebih tua daripada ibu dia. Lawan bagi hak wujub tadi ya. Cara mudahnya, konsep anak yang lebih tua daripada ibunya sendiri, maka tu sesuatu yang tidak diterima pada akal ketetapannya. Akal tak boleh hukum kata dia boleh, dia akan jadi lagu tu. Sesuatu itu lebih kecil daripada sebahagiannya. Sesuatu secara sempurna lebih kecil daripada sebahagiannya, pun akal juga tak terima. Kita sebagai orang yang berakal, bila kita timbang benda tu elok-elok, maka kita tidak akan menerimanya. Maka tu yang dimaksudkan dengan tertegah. Kita tak mampu untuk terima benda tu. Akal yang sejahtera tidak akan mampu untuk mengatakan ya pada benda-benda yang macam tu. Tu makna istihalah. Dia susah. Bukan susah apa, dia susah faham, melainkan kita terpaksa letakkan dia kepada muta'allaq bagi hukum, wajib, mustahil dan jaiz. Bincang pasal hukum saja dia susah. Tapi konsep dia lagu tu dulu lah. Kita kena faham konsep dulu. Summal jawazu thalisul aqsami. Kemudian al-jawaz, keharusan. Bila kata keharusan, maksudnya dia qabul dua belah pihak lah. Dia qabul thubut wal intifa'. Yang pihak wujub tadi ada muqabulul intifa', tak terima penafian. Istihalah ada muqabulul thubut, tidak menerima penetapan. Jawaz, keharusan, maksudnya qabulul thubut wal intifa', menerima penetapan dan penafian. Benda hak boleh, lagu nu pun boleh, lagu ni pun boleh. Lagu nu pun boleh, lagu ni pun boleh. Contoh kita kata warna bagi sesuatu lah. Baju warna putih pun boleh, warna biru pun boleh, contoh. Maka tu dinamakan sebagai harus. Hidup hidup lama pun boleh, hidup sat pun boleh. Sesuatu itu keras pun boleh, lembut pun boleh, sedap pun boleh, tak sedap pun boleh. Maka yang menerima penetapan dan penafian tersebut, itulah yang dimaksudkan dengan keharusan, dengan makna boleh. Akal menerima pilihan yang ada tanpa mewajibkan, tanpa menetapkan mesti satu arah, ataupun tanpa menafikan, menetapkan tak boleh ke arah ni. Belah ni pun boleh, belah ni pun boleh. Maka tu asal bagi makna keharusan ataupun jawaz. Maka ni hukum ataupun timbangan yang didapati oleh akal. Sesuatu yang kita timbang dengan hukum tersebut, sesuatu yang kita hukumkan dengan tiga hukum ni, maka yang tu disebutkan sebagai muta'allaq bagi hukum lah. Bila kita letakkan wujub pada sesuatu, maka nama dia wajib. Bila kita letakkan istihalah kepada sesuatu, sesuatu itu nama dia mustahil. Dan bila kita letakkan jawaz kepada sesuatu, maka sesuatu itu nama dia jaiz. Maksudnya sesuatu yang bersifat dengan harus. Jaiz maksudnya al-muttasifu bil jawaz, yang bersifat dengan harus. Wajib maksudnya al-muttasifu bil wujub, yang bersifat dengan wajib, yang bersifat dengan wujub, yang bersifat dengan mesti. Dan mustahil maksudnya al-muttasifu bil istihalah, sesuatu yang bersifat dengan istihalah, sesuatu yang bersifat dengan kenafian, kemustahilan. Maka ni tiga hukum yang menjadi kategori bagi setiap perkara yang difikirkan dengan akal, tanpa melihat kepada hukum syarak dan tanpa melihat kepada hukum adat lah.
Kita bincang kepada makna hukum akal semata-mata. Segala yang difikirkan dengan akal tidak akan terkeluar daripada 3 hukum ni. Maksudnya setiap satu makna, setiap satu kefahaman, setiap satu idea yang kita bincangkan, yang kita fikirkan dengan akal, dia tidak akan terlepas daripada bersifat dengan salah satu daripada 3 sifat ni. Dia tak akan bersifat dengan ketiga-tiganya serentak lah. Dia sama ada bersifat dengan wujub, maka kita panggil idea itu idea yang wajib, makna tu makna yang wajib, ataupun dia akan kita hukumkan dengan istihalah, maka makna yang kita bincang, makna yang kita fikirkan itu akan disebutkan sebagai makna yang mustahil, ataupun dia bersifat dengan jawaz, harus, maka makna yang kita bincang ataupun yang kita fikirkan itu, yang kita bahaskan itu disebutkan sebagai makna yang jaiz, makna yang harus. Habis, maka tu hukum akal. Kemudian katanya lagi rahimahullah, wa wajibun syar'an 'alal mukallafi ma'rifatullahil 'aliyyil fa'rifi. Wa wajibun syar'an 'alal mukallafi ma'rifatullahil 'aliyyi fa'rifi. Maka ni disentuh sikit tentang hukum syarak. Disentuh sikit tentang hukum syarak sebab dia menceritakan tentang kewajipan seseorang untuk mengiktikadkan, untuk berpegang dengan keyakinan-keyakinan yang tertentu, tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyematkan ke dalam hati sesuatu yang seperti mana diperintahkan oleh Allah. Maka dimasuk dalam tajuk lain sikitlah. Itu. Maka kefahaman terhadap hukum akal yang tadi, dia perlu difahami dengan makna hukum sebelum daripada kita letakkan dia kepada sesuatu dan kita pakaikan dia kepada perkara yang dibincangkan. Di seseolahnya macam kita kata lagu mana? Kalau kita buat misal dengan solat contohnya, nak bagi mudah faham. Kalau kita buat misal dengan solat contohnya, solat itu disebutkan sebagai perkara yang wajib. As-salatu wajibun, as-salatu wajibatun. Sembahyang itu sesuatu yang wajib. Maksudnya solat itu perbuatan yang disifatkan dengan mesti dilakukan. Itu makna hukum fiqh lah. Itu hukum daripada hukum syarak. Wajib pada makna hukum syarak ataupun wujub dengan makna hukum syarak, dia mesti dilakukan. Maka bila sebut kata as-salatu wajibatun, maksudnya solat itu perbuatan yang mesti dilakukan. Macam tu juga dengan kita kata haram contohnya, maksudnya tegahan daripada syarak, tak boleh buat langsung. Maka dikatakan as-sariqatu as-sariqu haramun. Perbuatan mencuri itu disifatkan dengan tegahan secara putus daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka beza di antara hukum dengan sesuatu yang bersifat dengan hukum tu. Dia macam zat kita pakai baju, lebih kurang begitulah. Benda kalau macam kita sini macam dalam perbincangan isu akidah, dia qadiyah lah, dia isu, sesuatu tajuk, sesuatu perbincangan, sesuatu fakta dan sebagainya. Maka kalau dia diterima sebagai sesuatu yang akal tak dapat tolak, maka nama dia benda tu benda yang wajib. Maka wajib ialah sesuatu yang bersifat dengan wujub. Wajib ialah sesuatu yang bersifat dengan wujub. Contoh kita katakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sifat qudrah itu wajib bagi Allah. Itulah sifat qudrah itu wajib bagi Allah. Maksudnya sifat qudrah itu kita hukumkan dengan wujub. Sifat qudrah itu kita hukumkan dengan wujub. Maksudnya mesti akal kita tak dapat tidak. Akal kita tak boleh nafikan bahawasanya Allah bersifat dengan qudrah. Yang menghukumnya kita menggunakan akal. Perkara yang dihukumkan tu ialah qudrah. Hukum yang diletakkan ke atas perkara itu ialah wujub. Bila kita letakkan hukum wujub ke atas perkara itu iaitu qudrah, maka qudrah tu dia bersifat dengan wujub, dinamakan sebagai wajib. Tu dia punya jalinan ataupun hubung kait di antara satu-satu benda. Yang berfikir kita, pemilik akal. Fikir menggunakan akal, alatan untuk berfikir. Kita fikirkan apa? Kita fikirkan tentang qudrah contohnya. Sifat qudrah, sifat kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dalam tarik dalam tarik Pak Da'i disebut sifat perkuasa Allah. Bila kita fikirkan tentang qudrah itu ada pada Allah Subhanahu wa taala, maka akal kita dengan akal yang digunakan sebagai alat untuk berfikir menghukumkan bahawasanya mesti, wujudlah mesti tu. Mesti ada qudrah pada zat Allah.
maka qudrah pada ketika itu dipakaikan dengan hukum, disebutkan sebagai wujub, maka qudrah itu nama dia wajib. Itu secara asasnya perbincangan tentang hukum. Dia tak dapat kita bincangkan hukum secara sempurna ataupun secara jelas, melainkan kita terpaksa gunakan contoh muta'allaq dia, contoh berbentuk perkara yang disifatkan dengan hukum tersebut. Kalau kita bincangkan tentang hukum saja, dia akan jadi takrif tadilah, dia akan jadi makna yang disebutkan pada awal tadi. Bila sebut kata wujub, ada muqabulul intifa', ketiadaan ataupun tidak menerima penafian. Dia sebut kata istihalah, ada muqabuli thubut, tidak menerima ketetapan, penetapan. Dan bila sebut kata jawaz, maksudnya tidak menerima penetapan dan penafian. Maka kita berhajat ataupun dia akan lebih faham ataupun lebih jelas konsep ni bila mana kita membincangkan tentang perkara yang disifatkan ataupun perkara yang dihukumkan dengan hukum akal yang tiga ni. Itu dalam perbincangan yang seterusnya. Jadi wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Wa wajibun syar'an 'alal mukallafi ma'rifatullahil 'aliyyi fa'rifi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.